Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali. Baiklah, hari ini kita akan sambung subjek sains kita, sains tingkatan 4 KSSM, dengan tajuk baru bab 8 unsur dan bahan. Baiklah, bab 8 unsur dan bahan ini mengandungi 3 subtopik. Yang pertama adalah 8.1 asas jirim. Yang kedua adalah jadual berkala unsur. Manakala subtopik yang terakhir 8.3 adalah isotop. Baik. Untuk hari ini kita hanya akan fokus kepada subtopik 8.1 asas jirim. Semasa di tingkatan 1, kamu telah pun mempelajari berkaitan dengan jirim. Di mana jirim terdiri pada zarah yang halus dan diskrit. Terdapat 3 jenis zarah yang membina jirim. So, apakah zarah-zarah tersebut? Zarah-zarah yang membina jirim adalah, kita panggil dia sebagai atom, molekul dan juga ion. Okey, zarah atom. Apa dia zarah atom? Zarah atom adalah zarah yang paling kecil di dalam suatu unsur. Atom adalah unit paling asas dalam suatu unsur. Yang keduanya kita ada zarah yang kita panggil molekul. Mana molekul itu adalah gabungan 2 atau lebih atom secara kimia. Molekul boleh terdiri daripada gabungan jenis atom yang sama ataupun berbeza. Manakala zarah yang ketiga adalah ion. Ion adalah zarah-zarah yang bercas. Sama ada bercas positif ataupun bercas negatif. Okey, pembentukan ion positif adalah bila mana suatu atom menderma elektron. Manakala ion negatif terbentuk apabila suatu atom menerima elektron. Semua bahan yang terdapat di sekeliling kita adalah jirim. Bahan boleh dikelaskan kepada 3 kumpulan berdasarkan jenis zarah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah disebut sebagai bahan atom. Bahan ini mengandungi jenis zarah atom sahaja. Semua unsur logam dan juga gas nadir terdiri daripada atom. Atom di dalam logam disusun secara rapat dan teratur, manakala susunan atom di dalam gas nadir berjauhan dan tidak teratur. Mari kita lihat contoh-contoh bahan atom. Seperti yang telah kita ketahui tadi, bahan atom adalah seperti semua jenis logam dan juga gas nadir. Baiklah, mari kita perhatikan contoh logam. Berdasarkan rajah ini, logam emas merupakan contoh logam. Logam emas ianya terbina dari atom-atom emas. Bulatan-bulatan ini menunjukkan
atom-atom emas. Kalau kita perhatikan, atom-atom emas ini susunannya adalah rapat dan teratur. Kalau kita perhatikan, tengok ni, satu lapisan begitu. Ya, disusun secara rapat dan teratur. Selain daripada logam emas, contoh logam yang lain adalah seperti perum, yang biasa kita panggil sebagai besi. Selain daripada itu, dapatnya kuprum, okey, ataupun aluminium, okay, dan ada banyak lagi sebenarnya jenis-jenis logam yang semuanya terbina daripada atom-atom logam. Ya. Baik, yang kedua adalah kita panggil sebagai gas nadir. Rajah ini menunjukkan contoh gas nadir iaitu helium. Kalau kita perhatikan di sini, okey, bulatan-bulatan kecil itu menunjukkan atom helium. Okay, menunjukkan atom helium yang keadaannya ialah berjauhan antara satu sama lain. Tidak seperti logam tadi, kedudukannya adalah rapat. Untuk atom-atom helium ni adalah berjauhan antara satu sama lain dan susunannya tidak teratur. Okay. Berjauhan dan tidak teratur. Okay. Selain daripada helium, okay, contoh-contoh gas nadir yang lain adalah seperti neon, argon, okay. Baik. Apakah contoh-contoh logam dan juga gas nadir yang lain selain daripada yang telah cikgu nyatakan di sini? Seterusnya, mari kita bincangkan tentang bahan molekul. Bahan molekul mengandungi zarah yang kita panggil sebagai molekul, di mana ianya merupakan gabungan dua atau lebih atom berpadu secara kimia, sama ada atom tersebut terdiri daripada atom yang sama ataupun berbeza. Kebanyakan bahan bukan logam wujud dalam bentuk molekul. Tindak balas antara unsur bukan logam akan membentuk sebatian yang wujud dalam bentuk molekul. Seterusnya, mari kita bincangkan tentang contoh bahan molekul. Contoh bahan molekul adalah seperti gas oksigen, dan juga air. Okay. Gas oksigen terbina dari molekul oksigen. Yang ini adalah satu oksigen, yang ini adalah satu oksigen. Bila ada dua atom oksigen berpadu secara kimia membentuk satu molekul oksigen. Yang ini atom oksigen adalah jenis atom yang sama. Okay. Contoh yang kedua adalah air.
Air dia terbina dari molekul air. Molekul air terdiri dari satu atom oksigen dan dua atom hidrogen. So, ada satu atom oksigen dan ada dua atom hidrogen. Atom oksigen dan hidrogen tu adalah atom yang tidak sama. Mereka berpadu membentuk molekul air. Okey. Itu adalah contoh bahan molekul. Selain daripada gas oksigen dan juga air, contoh lain bagi bahan molekul adalah seperti gas hidrogen. Gas hidrogen ianya terbina dari dua atom hidrogen. Dan contoh yang lain seperti karbon dioksida. Okey, karbon dioksida terbina dari pada satu atom karbon dan dua atom oksigen. Kalau kita tulis formula dia, CO2. Satu atom karbon, dua atom oksigen berpadu membentuk molekul. Jenis bahan yang ketiga ialah bahan ion. Bahan ion terbentuk daripada tindak balas antara unsur logam dengan unsur bukan logam. Bahan ini mengandungi ion positif dan ion negatif. Contoh bahan ion adalah seperti natrium klorida. Okey, ajar ini menunjukkan susunan ion positif dan juga ion negatif di dalam bahan ion natrium klorida. Yang berwarna hijau ini, yang bertanda positif, itu adalah ion positif natrium. Ion natrium. Manakala yang bulatan ditanda dengan tanda negatif itu adalah ion negatif mewakili ion klorida. Hasil gabungan ion positif dan ion negatif, ion positif dan ion negatif seperti ion natrium dan ion klorida akan membentuk bahan ion dikenali sebagai natrium klorida atau biasa kita sebut sebagai garam biasa. Baik, masihkah kamu ingat akad unsur-unsur di dalam jadual berkala unsur moden yang telah kamu pelajari semasa tingkatan 1? Antara contoh unsur adalah seperti hidrogen, lithium, karbon, nitrogen, oksigen dan banyak lagi. Sebenarnya unsur boleh wujud dalam bentuk atom, molekul atau ion. Sebagai contoh, kita ada unsur ferrum. Raja ini menunjukkan bahan penukul. Yang pertama ini tukul tidak berkarat, yang di atas tu adalah tukul berkarat. Okey. Tukul tidak berkarat ianya terbina daripada atom ferrum. So ini adalah atom ferrum. Contoh atom ferrum. Atom ferrum ini ianya membentuk bahan yang kita panggil bahan atom. Manakala yang kedua ini ada tukul berkarat. Tukul berkarat ni ianya terbina daripada
ion positif ferrum dan juga ion negatif oksigen. So, ion positif dan negatif ini akan bergabung membentuk bahan yang kita panggil sebagai bahan ion. Okey, jadi bermaksud kat sini karat itu merupakan bahan ion. So, pepejal berwarna perang ini sebenarnya ianya adalah karat lah. Yang bermaksud kat sini apa dia? Kita ada unsur yang sama, unsur ferrum, okey, boleh membentuk bahan yang berbeza. Ya. Contoh sini bahan atom mengandungi atom ferrum, manakala kita ada bahan ion yang mengandungi ion ferrum selain daripada ion negatif. Contoh seterusnya adalah unsur hidrogen. Unsur hidrogen wujud dalam bentuk ion dalam jus limau. Dalam jus limau itu mengandungi asid sitrik. Di dalam asid sitrik itu mengandungi ion positif hidrogen dan ion negatif. Ya. So kita fokus kepada unsur hidrogen lah. Dalam jus limau sudah membentuk ion hidrogen. So, jika ada gabungan ion positif dan ion negatif, so dia akan membentuk bahan yang kita panggil sebagai bahan ion. Okey, manakala untuk yang kedua ni, unsur hidrogen wujud dalam bentuk molekul di dalam udara. Bermaksud dalam udara tu terdapat gas hidrogen. Okey, gas hidrogen terdiri daripada molekul hidrogen. Okey, molekul hidrogen terbina daripada dua atom hidrogen berpadu membentuk satu molekul hidrogen. Ya. Okey. So kat sini unsur dia sama, hidrogen. Tetapi boleh membentuk satu bahan ion dan satu lagi bahan molekul. Dari unsur yang sama boleh membentuk dua bahan yang berbeza. Dari perbincangan sebentar tadi, kita dapati bahawa atom, molekul dan juga ion adalah zarah-zarah yang membina jirim. Ada membentuk bahan atom, bahan molekul dan juga bahan ion. Dan pastikan kamu sudah mengenal pasti contoh-contoh bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Dan sebenarnya unsur boleh wujud dalam pelbagai bentuk, sama ada dalam bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Sampai kita berjumpa lagi pada pelajaran akan datang. Bye.